الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وراقبوه في جميع أعمالكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingatlah akan pemerhatian Allah dalam segala amal kerja kita. Sesungguhnya tiada sesuatu jua pun terlindung daripada ilmu pengetahuannya yang maha luas lagi maha meliputi segalanya. Berdirinya khatib pada hari yang mulia ini adalah untuk menyampaikan pokok bertajuk zakat dan hikmahnya. Saudara-saudara kaum muslimin, menjadi suatu lumrah kebiasaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk saling berpesan di antara satu sama lain supaya mengerjakan amalan-amalan yang soleh dan bersegera menunaikan kewajipan, termasuklah kewajipan mengeluarkan zakat. Apatah lagi kita sebagai umat Islam akhir zaman ini amat memerlukan kepada pesanan dan ingatan sebegini. Ini adalah kerana dalam pengeluaran zakat mengandung hikmah untuk membersihkan jiwa yang beriman dan menggembirakan hati fakir miskin, di samping membuahkan ketenteraman dan keberkatan dalam masyarakat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan doakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Ta'ala tidak mewajibkan zakat kerana sesuatu hajatnya sendiri, malahan zakat itu diperlukan ke atas orang Islam supaya faedah dan manfaatnya kembali kepada masyarakat Islam, mempereratkan ikatan kasih mesra dan menimbulkan perasaan saling bertimbang rasa sesama mereka. Muslimin yang dikasihi, umat Islam kita pada hari ini berada dalam keadaan lemah dan kebelakang kerana mereka gagal menyempurnakan dengan sewajarnya rukun-rukun Islam. Maka jika kegemilangan umat Islam yang dahulu ingin kita miliki semula dan kita ingin melihat masyarakat kita sejahtera dan teguh, maka jalan yang utama sekali ialah dengan menunaikan segala rukun Islam dengan sebaik-baiknya. Kita sekalian telah maklum bahawa zakat itu ialah salah satu daripada rukun-rukun Islam yang 5. Sebagaimana kita wajib mendirikan sembahyang dan berpuasa, maka sedemikianlah juga kita wajib menunaikan zakat. Zakat merupakan satu aturan atau sistem ekonomi yang membolehkan umat Islam bekerjasama dan bantu-membantu antara satu sama lain dalam pekerjaan dunia, di samping berbakti dan mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam telah menerangkan dengan jelas jenis-jenis harta yang diwajibkan padanya zakat, seperti zakat emas dan perak,
zakat perniagaan, zakat binatang ternakan, zakat hasil pertanian dan lain-lain. Al-Quran yang mulia pula telah menerangkan kepada siapakah zakat itu mesti dibelanjakan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya sedekah zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil yang menguruskannya, dan orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah, dan orang-orang musafir yang keputusan dalam perjalanan. Ketetapan hukumnya sedemikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya dari Allah. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Olehnya demikian, tunaikanlah setiap kewajiban yang diperintahkan ke atas kita. Janganlah kita mengerjakan satu rukun Islam tetapi meninggalkan yang lain dalam keadaan kita berkuasa mengerjakannya. Padahal tiap-tiap rukun Islam itu sama sahaja pentingnya. Setiap satunya mengandungi hikmah-hikmah yang tertentu dan merupakan kewajiban hamba terhadap Tuhannya. Muslimin yang dihormati, kita saya mengetahui bahawa ada benda yang ada di tangan kita adalah amanah Allah Ta'ala kepada kita. Kita diperintahkan supaya membelanjakannya menurut cara-cara yang diaturkan oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak, jadilah harta benda itu bala yang mengancam kita. Barang siapa yang enggan atau engkar menunaikan zakat yang diwajibkan ke atasnya, maka hartanya itu lambat laun akan ditimpa kemerosakan dan kebinasaan. Pada hari kiamat kelak, ia akan menerima balasan azab seksa yang pedih, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan ingatlah, orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakan pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Muslimin yang dimuliakan Allah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pihak Ulul Amri di negeri ini menerusi Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Medan telah menyusun dan mengatur urusan zakat ini dengan cermat dan teliti pembahagiannya menurut apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Justru bersegeralah menunaikan zakat apabila memenuhi syarat-syaratnya melalui saluran yang telah disediakan. Khatib memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua dikurniakan taufik dan dorongan untuk menunaikan fardu zakat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan kita dengan kelimpahan dan kemurahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas shalihin. Dan belanjakanlah, dermakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajalku ke suatu masa yang sedikit lagi, maka aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang yang soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, wahai hamba-hamba Allah, berbaktilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jagalah setiap gerak-geri dan tutur kata, setiap tindakan yang dilakukan dan setiap perkataan yang diucapkan pasti akan dicatat oleh malaikat. Sesungguhnya setiap manusia akan diserahkan buku amalan masing-masing pada hari akhirat nanti. Dan ketika itu setiap yang tercatat dalam buku amalan tidak dapat diubah dan tak dapat dipindah lagi. Mudah-mudahan dengan peringatan ini kita akan menjadi hamba Allah yang mendapat rahmat serta keampunan dan dimasukkan ke dalam surga bersama kasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah juga kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدال من سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والطف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين من المرحوم سلطان محمود المكتفي بالله الشهر وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه المسافرة سلطان الترنجان واحفظ أولاده وأهله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد محمد إسماعيل ابن الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. Ya Allah, kurniakanlah ganjaran pahala yang berterusan kepada pembayar zakat yang telah menunaikan zakat melalui Majlis Agama Islam dan adat Melayu Terengganu Maidan. Serta berkatilah dan rahmatilah segala harta-harta mereka yang berbakti. Kami memohon kepadamu agar harta-harta kami menjadi harta-harta yang bersih, dan jadikanlah zakat kami ini sebagai saham buat kami di akhirat kelak. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman,
maju lagi diberkati. Bukakanlah pintu-pintu rezeki dari segala penjuru. Kurniakanlah kepada kami nikmat kesejahteraan yang berterusan. Jauhkanlah negeri kami ini daripada segala malapetaka, musibah dan apa jua kemurkaan. Ya Allah, anugerahkanlah pertolongan dan bantuan untuk saudara kami di Palestin. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada saudara kami di sana dalam menghadapi kekejaman rejim Zionis. Peliharakanlah bumi Baitul Maqdis dan seluruh saudara kami di sana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ila salatikum yarhamkum.